الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kesepuluhnya ialah hayatun, artinya arti haya hidup. Kesebelas sam'un, artinya pendengar. Kedua-belas basarun, artinya pelihat. Ketiga-belas kalamun, artinya berkata. Jadi kita sambungan lagi membilang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah lepas dah sifat ma'ani itu kita telah masuk qudrat, iradat dan ilmu. Qudrat, iradat dan ilmu ini sebagai sifat-sifat ma'ani yang fit ta'akulinya ada seolah-olah ada tertib dipanggil. Ada tertib. Mana? Yakni kita nak boleh kenal Allah Ta'ala tu mestilah kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Maka Allah Ta'ala menjadikan kita ni dari kerana ada di zat Allah Ta'ala tu sifat qudrah, sifat berkuasa. Jadi kerana itulah ulama yang membilangkan sifat ma'ani qudrat dulu tu iktibar kata kita ni tak mungkin dapat kenal Allah Ta'ala kalau tidak dijadikan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita tu dengan sifat qudrat. Baik. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala jadikan, baik, buruk, apa saja. Seperti yang sekarang ni berlaku ni, malah ni ada pengumuman kat sini. Perdana Menteri buat pengumuman baru ni. Tentang virus. Itu pun ialah perbuatan Allah. Kejadian Allah. Jadi kita tu tak payahlah orang panggil nak menghukum. Setengah-setengah orang tu awal-awal keluar virus coronavirus ni, COVID-19 ni, terus dah sedap dah keluar hukumnya. Inilah tentera Allah yang menghapuskan Cina. Rupa-rupa bukan Cina saja, pas ke Itali, pas ke mana, masuk ke Malaysia 400 orang ada orang Malaysia. Lepas tu nak kata tentera Allah. Itu bahaya tu kita tu mempergunakan orang panggil cakapan-cakapan seperti itu. Di zaman Nabi, zaman sahabat pun ada wabak. Ada wabak ta'un zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sahabat umat Islam yang duduk dalam negeri itu keluar, dan yang di luar nak masuk ke dalam negeri itu jangan. Itu maksud. Itu cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tu tetap di rumah masing-masing. Duduk di rumah masing-masing. Baik.
Maka semua tu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala buat tu dengan muafakat apa yang Allah taala tentu sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Kalau tidak virus ni pun kita pasti akan mati. Kalau tidak virus ni pun mati itu pasti. Mati itu pasti. Maka sebab tu nasihat ulamanya, alaikum bisukuti. Hendaklah kamu tu diam. Jangan orang panggil mudah duk cakap kata ini tentera Allah nak menghapuskan orang Cina kerana menzalimi umat Islam di Uyghur. Jangan begitulah. Kalau tentera Allah, lepas tu kenapa kita takut tentera Allah nak masuk ke Malaysia? Tentera Allah nak masuk ke Saudi takut. Kosong Masjidil Haram tak bagi visa umrah, sekat orang tak boleh masuk ke Mekah. Jadi takkanlah virus coronavirus ni tentera Allah. Kalau tentera Allah kenapa sekat, jangan masuk. Jadi jangan kita tu mengait-ngaitkan seperti itu. Tidak orang panggil menafikan zaman-zaman nabi-nabi dulu, ialah ada Allah Taala turun bala di atas umat-umat yang derhaka pada Allah Taala. Tetapi itu diberitahu oleh Allah kepada nabi-nabi itu, dan nabi-nabi tersebut berdoa pada Allah supaya diturunkan bala di atas umat mereka yang jahat itu. Jadi sekarang ni nabi mana hok berdoa suruh turun bala? Tidak ada. Betul? Ini ujian untuk semua umat manusia. Maka wajib kita tu secara syariat, wajib kita menjaga nyawa. Dia ni hifzun nafs, itu satu-satu daripada maqasidus syar'iyah. Jadi kerana tu apa sahaja yang diperintahkan oleh ulil amri kita, oleh kerajaan, supaya menghentikan kegiatan di masjid, di surau, sembahyang Jumaat, itu nantinya wajib kita kena taat. Tu wajib kena taat lah. Dan kita kuat iman tak apa. Janganlah. Iman tu memang ada dalam hati dah. Kita percaya bahawasanya virus ni tidak memberi bekas. Yang mencabut nyawa sampai ajal tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariatnya wajib kita tu kena menjalani. Kena menjalani secara syariat. Alaikum bisukuti, hendaklah kamu tu diam. Wa mulazamatil buyuti, dan hendak mendiami kamu kada rumah-rumah. Keluar, kata ulama. Kalau bila dah orang panggil wabak, virus. Waridha bil quti, dan lapanglah dadamu dengan apa makanan yang Allah Taala rezekikan. Ila antamut, sehingga ila antamuta, sehingga kamu tu menemui ajal kematian kamu. Itu nasihat ulama apabila kita tu duduk di dalam wabak, bala, virus. Mana? Alaikum bisukuti, hendaklah kamu tu diam. Jangan mengomentarkan ini itu tentera Allah menghancurkan Cina dan itu tentera Allah masuk ni siapa atau orang dah kena. Betul? Kenapa kita takut dah tentera Allah kata? Sebab tu alaikum bisukuti. Wal mulazamatil buyuti, dan hendak diam kamu di dalam rumah-rumah. Tak payah nak pergi jalan kalau ada apa-apa hajat, tak payah. Mereka hajat nak beli makanan, keperluan dapur, itu hajat kita kena wajib kena jaga nyawa. Waridha bil quti, dan redalah, lapang dadalah dengan apa makanan yang Allah Taala rezekikan kepada kita, ila antamuta, sehingga kita tu menemui ajal, kematian kita. Itu nasihat alim ulama kita apabila kita duduk di dalam wabak, bala, virus dan sebagainya. Baik. Maka semua tu Allah Ta'ala buat dengan muafakat apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi. Iradat Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi. Dan apa yang Allah Ta'ala tentu, itu Allah Ta'ala telah mengetahui sedia kala lagi. Tidak terlindung ilmu Allah Ta'ala sedikit pun. Mungkin Allah Ta'ala ada virus baru. Mungkin begitu dah. Dia tahu, dia tentu, dia tahu sedia kala lagi. Maka semua tu sebagai menguji kita manusia, setahap manakah iman kita. Tu baik habis.
ke-10. Maka hari ininya masuk sifat yang ke-10. Itu habis dah ke-7, ke-8 dan ke-9. Hari ini masuk ke-10 daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat secara tafsili, mengenal dengan satu persatu, ialah hayatun. Apa hayat? Artinya pehidup. Sifat pehidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni zat yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa tawakkal 'alal ladzi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Banyak dalam Quran Allah Taala sebut Allah tu hayyun, zat yang maha hidup. Jadi jangan kita kata Allah Taala tu tak hidup, tak mati, jangan. Ada orang mengajar tapi dia bukan ustaz lah. Alhamdulillah, Jabatan Mufti Pulau Pinang telah keluar dah satu statement rasmi bahawasanya Wan Hizam tu yang masyhur sebelum ni dalam sedap duduk ceramah, goreng dia tu sedap. Orang ramai duk ikut. Sampai sekarang pun ramai orang ikut. Dia akan datang ke Kuala Lumpur ni, ke Selangor ni sebulan 2 kali. Dibuat pengajian di rumah-rumah pengikut dia yang tertentu. Masjid surau tak boleh lah, dihalang. Di rumah-rumah pengikut dia. Jadi hari itu Mufti Pulau Pinang dah panggil dan dibongkar semua pengajaran dia yang tidak betul dengan syariat, dengan tasawuf dan sebagainya. Maka dia tu mengaku dia tu tak mengaji, minta maaf banyak. Maka Mufti pun kasihan ke dia, maka keluar statement, beliau dihalang untuk mengajar sehinggalah beliau tu mendapat tauliah. Aku nak dapat tauliah macam mana kalau tak mengaji? Kurang-kurang kena ada senawi. Nak dapat tauliah kurang-kurang ada senawi. Tu pun kalau senawi saja, temu duga tak dulu, soal tak boleh jawab. Tak dapat tauliah. Tak dapat tauliah. Jaiz. Orang pondok pergi temu duga tak bawa sijil, halau. Pondok pun kena bawa sijil pondok, walaupun tidak diiktiraf, tetap kena ada sijil. Tu. Karena nak tahu pengajian daripada mana, mengaji mana dulu. Nak mengajar orang ni mengaji mana. Jangan asal sedap cakap goreng. Antara gorengan dia kata macam mana? Allah ni tak hidup, tak mati. Tu nak buat jadi pelik kepada orang ni. Allah ni tak hidup, tak mati, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Ini bercanggah jelas dalam Quran. Allah Ta'ala sendiri sebut Allah tu yang maha hidup, tidak mati. Tu Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan dia. Dia tu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada yang lainnya. Tu ayat kursi kita dah baca semua tu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah olehmu dia kepada Tuhan yang maha hidup, yang tidak sekali-kali mati. Itu. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tu banyak dalam Quran. Macam mana boleh kata Tuhan tak hidup, tak mati? Tu kononnya nak ilmu makrifat. Akhirnya mak lipat, bukan makrifat dah. Tak kenal tu. Lipat apa? Lipat bukan Tuhan lah tu, tak hidup tak mati tu. Kalau tak hidup tak mati, itu sifat bagi Dajjal, sebagaimana yang disifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sifatkan Dajjal ni seperti tidak hidup dan tidak mati. Itu. Jadi tak tahulah, takut Tuhan dia tu Dajjal. Tak hidup tak mati ni sifat yang disifatkan oleh Nabi kepada Dajjal. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah hidup tidak mati. Gitu. Maka Allah tu hayyun, zat yang maha hidup. Kenapa? Kerana ada di zat Allah Ta'ala sifat hayat. Jadi hayyun tu zat, hayat tu sifat yang ada di zat. Tu. Ini supaya kita faham Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh dan tidak hidup dengan roh. Macam kita manusia ni, Allah Ta'ala jadikan hidup di sisi ada 2 diri yang berkaput sekali. Mana? Diri jasad, zat jasad, diri roh, zat roh. Jadi roh ni ialah diri, zat, bukan sifat dah.
Kita ni ada dua zat ni. Zat jasmani, jasad. Nah, dalam jasad kita yang boleh bergerak ke mana? Itu roh. Zat roh. Bagaimana ke hakikat roh? Hak ni hijau Tuhan. Nas'alunaka 'anir ruh. Menanya oleh oleh manusia akan dikau wahai Nabi Muhammad tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, maka engkau jawablah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh tu ialah urusan Allah. Tak payah kita kaji. Nah, tak payah kita nak cari alat, nak scan roh tu bagaimana bentuk rupa. Tapi ada. Ya dengan sebab masuk dia dari jasad ni, mata jelek nampak, mulut cakap bunyi. Nah, telinga orang bercakap kita boleh dengar. Nah, panas sejuk rasa, sedap, sedih, duka, suka, gembira, semua rasa. Kalau tak ada roh, maka tak ada. Nah, tak rasa. Tu. Baik. Di sisi bersambung bercantum, berkapuh roh dengan jasad ni Allah yang menjadikan hidup tiap-tiap diri manusia tu. Jadi manusia tu hidup dengan sebab roh. Maka kerana itu roh tu boleh dicabut, boleh pisah, cabut. Boleh pisah kerana dia tu bukan sifat bagi jasad. Kalau roh tu seperti coklat bagi kulit ni, kulit kita ni coklat. Ni boleh cabut tak coklat ni? Tak boleh. Maka kalau roh tu sifat bagi jasad, tak mati dah kita. Engkau tak boleh bercerai tangga di antara sifat dengan zat. Sifat tak boleh bercerai tangga daripada zat. Nak kata ni? Lepas tu roh boleh cabut tu. Itulah bukti, dalil bahawasanya roh tu bukan sifat bagi jasad. Tapi roh tu zat yang asing, jasad zat yang asing. Maka kerana tu boleh dipisah. Tu boleh dipisah. Maka bila pisah tu dah sakit tu. Orang panggil sakaratul maut. Munkaratil maut atau sakaratil maut. Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakitnya mati, menghadapi mabuknya mati. Ini. Kenapa? Karena pisah roh dengan jasad ni satu perpisahan yang sangat orang panggil tragis dipanggil ni. Kenapa? Karena tidak ada yang bersahabat rapat dengan jasad kita melainkan roh kita. Nah itu ini. Bini kita tu rapat dah dengan kita ya. Spender kita ya tahu jenama berapa. Tak itu ni. Bini kita rapat dah. Rapat. Tidur satu batal, satu katil, tapi mimpi sama. Lain-lain. Bini kita mimpi mah pokong wajar ni. Kita mimpi bidadari. Lain-lain mimpinya. Sama? Tak sama. Siapa yang tahu kita mimpi itu ini? Kita. Bini kita tak tahu, orang lain tak tahu. Apa yang ada dalam diri kita, kita yang tahu. Jadi rapat sungguhlah roh dengan jasad, sehingga bila pisah tu sakit, mabuk, pedih, sedih, semua segala orang panggil rasa-rasa yang negatif kita kata. Yang tidak positif, yang negatif. Sakit, sedih, pedih, perih, sakit. Ada 100 jazbah kematian. Dalam kitab Nuzhatul Majalis disebut, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak ingat dah lafaz dia tu. Jazbah kematian. Jazbah ni tarikan setiap orang panggil cabutnya roh daripada jasad ni ada 100 jazbah. Satu daripada 100 jazbah tu seperti tetakan pedang. Satu daripada jazbah. Jazbah kematiannya ada 100. 100 jazbah. Satu daripada jazbah tu seperti 100 tetakan pedang. Tetok pedang. Satu. Sakit. Tu. Sakit. Itulah kita manusia ni, makhluk ni hidup dengan roh. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak hidup dengan roh. Allah zatnya maha hidup dengan sifat hayat, sifat penghidup yang ada di zat Allah taala.
yang tidak bercerah tangga sifat tersebut daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi setengah-setengah ulamanya dia bilang hayat dulu. Kenapa? Karena hayat ni seolah-olah sifat syarat bagi sifat yang lain. Sifat syarat fit ta'akkuli. Sifat syarat pada akal kita bagi sifat-sifat yang lain tu ada di zat Allah Ta'ala. Contoh bagaimana? Ginilah, di makhluk kita pun mudah. Kalau orang tak hidup, ada kuasa, ada kehendak, ada ilmu, tak ada. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh bercakap, tak ada lah. Nah itu ini. Siapa sekarang ni orang yang gini tanda tangan dengan Tunku Abdul Rahman? Tunku Abdul Rahman tu kan Perdana Menteri yang pertama dah ni. Siapa sekarang nak minta projek orang dia ambil tanda tangan dia? Ada? Tak ada dah. Ada yang sekarang? Tak ada dah. Orang nak baik dengan Perdana Menteri ke-8 lah pun dah. Nah, tak ada dah Perdana Menteri utamanya. Kenapa? Nak ada warna mati dah. Bila mati ada tak kuasa? Tak ada. Ada kehendak? Tak ada. Mendengar? Tak mendengar. Melihat? Tak melihat. Lepas tu? Tak ada sifat-sifat lain di dia. Itu tengok. Itu di makhluk tu. Di makhluk. Maka sebab tu ada ulama-ulama kita dalam menyusun sifat 20 ni, bila masuk pemperbahasan sifat ma'ani, sifat hayat yang dia bilang dulu, bukan kudrat. Kenapa? Karena mereka berpendapat sifat hayat ni sifat syarat fit ta'akkuli, sifat syarat pada kira-kira akal kita bagi segala sifat-sifat yang lain tu ada di zat. Karena kalau tak ada sifat apa hidup, zat mati, maka tak ada sifat-sifat lain. Tu. Ka'anna syarti fil waqi'. Ka'anna syarti fil waqi', atau seolah-olah syarat pada realiti yang sebenar. Gitu. Jadi sifat hayat ni tidak ada takluk, tak ada takluk. Jadi sebab tu terjemuh dia perhidup boleh, hidup pun boleh. Tak ada takluk, tak ada bidang kuasa dia panggil. Karena sifat-sifat ma'ani ni semua ada bidang kuasa, melainkan hayat satu. Sebab tu terjemuh kudrat, pekuasa. Lepas tu bidang kuasanya apa? Berkuasa. Itu. Iradah, penentu. Samaratus sifat atau ta'alluq dia apa? Menentu. Itu. Ilmun, pengetahuan. Tugasan dia samarah dia apa? Mengetahui. Sama basar kalam, terjemah Melayu, pendengar, pelihat, pekata. Tugasnya apa? Melihat, mendengar, berkata-kata. Hayat ada. Hayat satu, terjemah hidup boleh, perhidup boleh. Menghidupi, itu bukan takluk sifat hayat tu. Itu hijau kudrat. Menghidup, memati, memberi, menegah. Itu apa semua? Semua kudrat belakang. Memulia, menghina, memberi kerajaan, mencabut kerajaan. Nanti ni dalam Quran sebut kan? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Zatun muttasifatun bil qudrati wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun azaliyatun mukhalafatu lil qudratil hawadis. Tu panjang tu kalau nak bahas nanti ni. Apa tu kata? Kul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillah, bagi Allah jualah kerajaan. Qulillahumma malikal mulk. Allah jua pemilik sebenar segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Dia bagi kepada siapa yang dia nak. Bukan dia bagi kepada siapa yang orang nak. Kepada siapa yang Tuhan nak. Bukannya orang nak dia bagi, tak. Anda ramai orang nak jadi Perdana Menteri ramai nak jadi Perdana Menteri. Kata ni. Ramai sungguh lah. Saya nak bakal Perdana Menteri, bakal ni. Tuhan bagi? Tak bagi. Bakalnya bagi, bakal. Perdana Menterinya tak dibagi. Itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala punya kehendak. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia cabut daripada siapa yang dia kehendak. Wa tu'izzu man tasha. Dia mulia seseorang yang dia nak muliakan.
Wa tudhillu man tasha, dan dia penghinakan siapa yang dia nak menghina. Biyadikal khair, di tangan, di kudrah, di kekuasaan Allah Ta'ala jualah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau di atas tiap-tiap sesuatu mungkin makhluk ni dialah qadirun, ay zatun muttasifatun bil qudrati, zat yang bersifat dengan sifat berkuasa. Dan sifat berkuasa tu wahia sifatun, satu sifat. Nah, wujudiyatun, yang sungguh lagi ada. Nah, qadimatun, sedia kala adanya. Baqiyatun, kekal selama-lamanya. Abadiyatun azaliyatun, selama-lamanya tak akan hilang sifat berkuasa tersebut, sifat hayat tersebut. Nah, semua sifat ma'ani itu begitu. Nah, mukhalafatul qudratil hawadis, tidak sama dengan kudrat yang baru. Nah, itu. Nah, la yahtaju ila fa'il li ijadil qudrati fi zatih. Nah, tidak berhajat kepada Tuhan yang lain untuk mengadakan sifat kudrat itu di zat dia. Wal qudratu wahdah, dan kudrat Allah Ta'ala satu ada di zat Allah Ta'ala. Hayat Allah ada satu saja di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi hidup satu ni tidak ada ta'alluq. Jadi kita tak boleh kata menghidupi, berhidupi, tak boleh. Kalau hak lain, ya. Berkuasa, berkuasa. Berkuasa tu satu. Berkuasa tu banyak. Dia berkuasa mengada, meniada, memberi, menegak, menghina, menyembuh, menyakit, memati, menghidup, semua. Mencegah, menggelak, menyakit, menyembuh. Ia belaka. Mendatangkan virus, menyembuh. Ia belaka. Dia belaka. Allah Ta'ala belaka. Itu tengok. Sama tak? Iradat, penentu. Satu penentu di zat Allah. Tapi menentu banyak. Allah menentu segala mungkinat dengan sebahagian mungkinat. Sebahagian benda yang harus, yang mutaqabilah. Nah ni, ya tentu kita ada zaman Mahdi, tak ada zaman Firaun dulu. Ya tentu kita lahir di Kuala Lumpur, tidaklah di Jepun, di Korea, di Rusia, tak. Ya tentu kita tu di atas, tidak di bawah. Ya tentu kita dengan ada, tak ada tu dah. Itu dia panggil apa? Iradat, menentu dengan sebahagian mungkin yang mutaqabilah kepada makhluk ni. Ilmu, pengetahuan. Satu pengetahuan yang ada di zat Allah. Tapi mengetahui banyak. Allah Ta'ala tahu belaka segala benda. Gitu. Tengok kan? Sifat-sifat lain tu ada takluk dia belaka. Tapi hidup saya tak ada. Tak boleh kita kata dengan bersepakai sifat perhidup di zat Allah, Allah menghidupi. Tak betul. Menghidup, memati, yuhyi wa yumit. Itu ta'alluq bagi sifat kudrah. Baik. Kemudian ke-11-nya sama'un, sama'. Dalam Quran dia tak sebutlah sama'un, basarun, kalamun, tak ada. Iradatun, qudratun. Dalam Quran sebut sami'un, basirun. Itu. Ayat surah Al-Isra tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam Quran itu dia tak sebut sama'un basarun, dia tak sebut sifat, tapi dia sebut zat. Sami'un, zat yang maha mendengar, basirun, zat yang maha melihat. Jadi kita terang dah gitu. Ahlus sunnah wal jamaah memahami Quran tu, memahami ayat Quran tadi tu dengan secara dilalah iltizamiyah, dia panggil, secara lazim, automatik. Bila Allah Ta'ala sebut kata zat dia zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, artinya ada di zat dia sifat pendengar dan pelihat. Gitu. Secara lazim dah kita faham. Gitu. Jadi Mu'tazilah tu ingkar, dia nafi. Kata Tuhan tidak ada sifat sama, tidak ada sifat basar. Zat Allah tidak ada sifat. Mu'attilah dipanggil Mu'tazilah, mengkosongkan zat daripada sifat. Kenapa kata Mu'tazilah? Kalau Allah Ta'ala, pertama kata Mu'tazilah tidak ada dalam Quran. Allah tidak pernah mencerita dalam Quran. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalami. Tak ada dalam Quran, tak ada. Itu hujah Mu'tazilah. Yang kedua, kalau Allah tu bersifat, apakah sifat dia tu qadim atau hadis, sedia kala ke atau baru dijadikan oleh orang lain? Kalau hadis mustahil. Zat Allah qadim,
tiba-tiba sifat Allah hadis. Berarti ada yang menjadikan sifat di zat Allah. Tak boleh terima dengan akal itu. Lagi pula qadim dengan hadis itu diddani, dua yang berlawanan. Nah, ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak mungkin boleh dihimpun satu bersama-sama sekali, tak boleh. Satu qadim lah. Kalau sifat Allah Ta'ala qadim, maka natijahnya kata Mu'tazilah ni, la ta'addadatil qudama, berbilang-bilang benda qadim. Maka berbilang-bilang benda qadim apa? Zat Allah qadim. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam qadim semua. Jadi 8 qadim. Hei, Mu'tazilah kata orang Kristian saja i'tikad 3 qadim tu dikafirkan, apalagi kalau orang i'tikad 8 qadim. Kena ke dia juga. Nah, maka kaedahnya ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang-bilang benda qadim mustahil, tak boleh diterima pada akal kita. Nah, Ahlu Sunnah jawab, pertama, di dalam Al-Quran betul tidak ada dilalah mutabaqah menyebutkan Allah tu bersifat dengan apa? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tidak ada. Tetapi secara dilalah iltizamiyah, difaham dengan secara auto, dia panggil, senang, automatik. Nah, secara akademiknya mesti dapat difahami bila Allah kata dia zat yang maha berkuasa, artinya ada sifat berkuasa. Nah, dia zat yang maha menentu, ada sifat penentu. Dia zat yang maha mengetahui, ada sifat pengetahuan. Dia zat yang maha mendengar, melihat, berkata-kata, artinya ada sifat pendengar, pelihat dan berkata. Nah, kenapa Allah tak cerita? Kerana Al-Quran tu bahasanya qaulan baligha, menyampaikan kepada hati-hati mustami'in, para pendengar. Itu kita cerita dah. Nah, contoh kita lah. Contoh pengurusi lah. Pengurusi masuk surga. Rupa-rupa dengar ada orang duk mengupak ke dia. Duk mengupak pengurusi kita ni tak baik lah, kedekau lah, jahat. Macam-macam duk mengupak pengurusi surga. Pengurusi surga duk dengar. Lagu ni berangan 2 ekor ni. Lagu ni berangan 2 ekor ni. Dia duk mengupak galik, mengupak pengurusi pun dah. Allah, pengurusi kita yang handsome, yang ya puji dah. Yang segok, yang baik hati, yang berjuruh. Pengurusi kata mana? Tak payah buat mulut manis aku kan? Aku dengar belaka dah apa orang mengupak ni. Nampak? Itu cara bercakap nak siapa masuk ke dalam hati pendengar. Secara akademik, secara akademik ni, secara lazimnya, secara akademiknya, orang yang mendengar ayat pengurusi kata tak payah mulut manis aku lah, aku dengar belaka dah apa mengupak. Secara akademiknya dia kena faham 2 makna tu. Mana? Makna pertama, pengurusi tak pekak. Itu, pengurusi tak pekak. Pertama, makna pertama. Yang kedua, bila tak pekak, ada sifat pendengar di telinga pengurusi. Sebab tu dia kata, saya mendengar semua dah. Itu. Secara akademik tu, tak ada lah secara realiti, tak ada lah lagu tu. Mana ada pengurusi kata, tak payah awak mulut manis aku dengar semua dah apa mengupak dia. 2 ekor tu pun tengok ke pengurusi gini, tengok. Maksudnya, mana tengok aku gitu? Kami sedang nak memahami secara akademik 2 makna. Tak ada lah lagu tu. Tapi secara akademiknya, ya begitu lah. Makna tu difahami 2. Pertama, pengurusi itu tak pekak. Yang kedua, ada sifat pendengar lah bila tidak pekak. Gitu. Mendengar lain. Mendengar bukan lawan pekak. Contoh, kita tidur. Mendengar tak mendengar. Tapi adakah pekak? Tak pekak. Sebab ada sifat dengar. Parah. Kita tidur. Buta lah. Bila tidur buta dulu. Gitu. Dah. Bila tidur, kita tak melihat aja. Tapi sifat melihat ada. Jadi melihat bukan lawan buta. Mendengar bukan lawan pekak. Yang lawan bagi pekak dan buta tu pendengar, pelihat. Macam tua-tua semua. Senyap. Ya, ada duk ngangu, ada sini. Senyap. Bisu kan? Dah. Kau bisu semua? Dah. Tak bisu. Betul tak? Tak bisu.
cuma diam, tak berkata-kata. Sifat berkata ada. Nanti bila nak cakap bunyi, bapak-bapak, bau, tak bisu pokoknya ada sini. Jadi berkata-kata bukan lawan bisu, betul tak? Bukan lawan berkata-kata tu bisu, bukan. Nah, kalau berkata-kata lawan bisu, bisu semua tak berkata-kata belaka, betul tak? Tak bisu buat kita. Ada sifat berkata, cuma tidak berkata-kata. Itu. Jadi nak nampak pahal sifat dengan samaratus sifat tu beza. Ya, itu. Jadi sebab tu kalau kita terjemah kudrat berkuasa, kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalam. Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Innallaha bi kulli syai'in alim. Innahu huwas sami'ul basir. Nah itu. Dia Allah Ta'ala di atas tiap-tiap makhluk, dia zat yang maha berkuasa. Nah, dia buat apa saja apa yang dia tentu. Nah, dia boleh duduk dengan zat yang qadir. Ad-diddani la yajtami'ani. Bukankah jadi berbilang benda qadir? Mustahil kan berbilang benda qadir? Jawab oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang benda qadir itu mustahil kalau benda qadir itu zat. Mana? Zat Tuhan tu dua. Allah Zaid Tuhan dua. Hancur bumi ni. Nanti ni la fasadata. Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadat. Kalau ada pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah. Dua, ketiga, keempat, hancur bu. Jangan ke Tuhan. Dua Perdana Menteri pun hancur negeri. Hancur negara ni. Nah, satu Perdana Menteri SST, satu Perdana Menteri GST. Lepas tu apa kerah ayat bawah. Hancur pula negara ni. Tak boleh. Satu saja. Nah, itu tak kata Tuhan lah. Perdana Menteri pun tak boleh dua dalam sebutir negeri. Nah, begitu. Baik. Habis. Maka hujah-hujah Mu'tazilah tu rapuh dapat dijawab oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita. Sama'un ke sebelahnya artinya pendengar, bukan mendengar, pendengar. Kenapa begitu? Dengan adanya sifat pendengar, satu sifat pendengar di zat Allah, Allah mendengar segala benda yang ada. Itu. Tak kira segala benda yang ada, bukan suara saja. Kita ni mendengar hanya suara. Allah Ta'ala mendengar semua benda yang wujudi yang ada. Warna putih di meja ni ada. Meja ni ada. Allah mendengar meja, Allah mendengar putih di meja. Kita boleh dengar meja, boleh? Boleh, tak bunyi. Tak bunyi. Nah, Allah mendengar meja, Allah mendengar warna putih yang ada di meja. Rambut kita warna hitam. Hitam ada. Rambut ada. Allah mendengar rambut kita, Allah mendengar warna hitam yang ada di rambut kita. Betul? Sama tak mendengar kita mendengar Allah? Tak sama. Nah, kita mendengar hanya suara. Itu pun terbatas. Nanti ni anak mesti kena dekat. Kalau jauh pun lain kena clear. Kalau lain tak clear, tak dengar. Oh, lain tak clear ni. Tak dengar. Putus-putus salah. Nanti ni. Itu. B. Ke-12 basarun. Artinya arti basarun pelihat, bukan melihat. Pelihat tu satu. Melihat tu banyak. Allah melihat semua benda yang ada. Itu. Allah melihat semua benda yang ada. Jadi suara tu ada tak? Ada. Allah mendengar suara, Allah melihat suara. Gitu. Jadi sebab tu ulama dalam kitab Ar-Ra'i sebab apa? Innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Nah, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yasma'u mendengar ia zatahu akan zatnya Allah. Zat Allah adalah ada. Maka Allah sifat sama Allah ni bertakluk dengan tiap-tiap benda ada. Maka Allah Ta'ala mendengar, ada zat Allah mendengar. Mendengar zat dengan apa? Dengan sifat pendengar tadi. Wa yasma'u sifatahu bisam'ihi.
Sifat-sifat kudrat iradah ni ada tak? Ada. Allah mendengar tak sifat kudrat, sifat iradah, sifat ilmu, sifat basar, sifat kalam, sifat hayat? Dengar. Dengar dengan apa? Dengan sifat pendengar tadi. Tapi sifat pendengar sendiri itu ada tak? Ada. Dan sifat pendengar ke sifat ma'ani wujudi. Sifat pendengar apa ada? Lepas tu Allah Ta'ala mendengar tak sifat pendengar? Ya. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar akan sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Faham? Tak faham Ustaz. Tak faham itulah faham. Itu. Reti. Tak reti Ustaz. Tak reti itulah reti dia panggil. Itu. Al-'ajzu 'anil ma'rifati ma'rifatun. Itu. Lemah daripada kenal Tuhan, itulah kenal. Jadi kita tu tak reti, tak reti. Tak serupa tu dengan kita. Nah, kita dengar tak zat kita? Tak dengar. Kita dengar tak sifat-sifat kita? Tak dengar. Kenapa? Pendengaran kita yang Allah Ta'ala jadi di anak telinga, batasinya hanya dengan suara saja. Pelihat kita, boleh melihat suara? Boleh? Tak boleh. Tak ada. Kita boleh tengok suara keluar daripada mulut saya, masuk dalam mikrofon, saya pergi ke speaker, lepas tu tengok suara, nak mari dah suara, masuk dulu. Ada gitu? Ada. Tak nampak suara ni. Kita hanya dengar suara. Nampak tak suara? Dah. Allah mendengar suara, melihat suara. Mendengar zat, melihat zat. Mendengar warna, melihat warna. Kerana warna ada. Kapek yang Allah dengar. Biru yang ada di kapek ni ada. Allah dengar. Ada. Nak ke mana Ustaz dengar? Tak reti kita. Tak reti itulah reti. Habis itu. Baik. Ini kira nak cepat dah saya mengajar sifat 20 ni. Tuan-tuan semua boleh tengok dalam Facebook. Kalau saya mengajar di tempat-tempat lain, kita tauhid, kita usuluddin, itu memang satu sifat tu tak habislah semalam. Bersambung. Kudrat saja tu 3 bulan. 3 bulan kalau kita Faridatul Fara'i dengan ta'alluqnya apa. Tapi sebab kita ni bukan kita tauhid, kita tasawuf. Cuma dia sebut sikit tauhid, kita bacalah sambil-sambil. Habis itu, kemudiannya ke-13 kalamun. Nak berhenti dah ke? Nak sambung sikit lagi. Sebab kalam ni pun panjang. Panjang sikit kalam ni. Sifat kalam ni panjang. Sampai sekarang pun tak selesai. Duk berkelahi semua ustaz-ustaz kita sifat kalamullah. Yang pentingnya gini ya. Tuan-tuan semua. Kalam ni artinya sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Bukan kalam yang kita duk baca dalam Quran. Bukan tu. Itu pun kalam juga tu. Quran yang kita duk baca tu kalam. Jadi sebab itulah ulama dia menegah kita mengatakan Al-Quran tu makhluk. Larang. Jangan kata Quran makhluk. Sebab Al-Quran dengan kalam ni dua perkataan yang muradif dia panggil. Muradif tu artinya ikhtilaf fil lafzi, wahid fil makna. Lain pada sebut tapi satu pada makna. Apa arti? Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Itu. Quran ialah kalam ialah Quran. Gitu. Sebab tu kita dengan nasyid kan kalau dulu musabaqah apa ya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran tu sendiri ialah kalam tu ialah Quran. Jadi dua lafaz ni sama pada makna, tapi lain sebut kalam, Quran. Maka ulama melarang kita mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Takutnya iktikad sifat yang ke-13 ni, Quran yang ada di zat Allah, Quran nafsi dia panggil. Quran ismi, Quran nafsi, sifat kalam yang ada di zat Allah tu makhluk. Nyaya kabeh. Nyaya tu iktikad sifat Allah makhluk kan. Padahalnya hak dalam usaha tu memang makhluk. Ada huruf. Baca keluar suara. Ada baris, ada harakat. Ada i'rab, ada bina. Ada awal, ada akhir. Fatihah habis sudah, qul a'udzu billahi. Ada awal akhir. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada harakat, tidak ada i'rab, tidak ada bina. Jadi ulama tu menegah kita kata tu kan takut terkeliru.
Nah, iltibas dia panggil, bukan dia panggil ya iltibas. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu membuat kesamaran yang hak dengan yang batil. Jadi kesamaran jadi ulama dulu Imam Ahmad bin Hanbal siapa kena seksa dalam penjara 80 sebatang, tak nak kata Quran makhluk. Nah, tak nak kata Quran makhluk karena pemerintah ketika itu berfahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dia suruh kata Quran makhluk. Padahal betul tak makhluk? Betul makhluk. Orang dalam Quran sebut inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami yang menjadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Tuhan sebut Tuhan yang buat Quran dalam bahasa Arab. Pelik apa? Makhluk dah. Makhluk Tuhan buat. Tu tengok. Betul nak kira-kira Mu'tazilah. Tapi Ahli Sunnah menegak. Kenapa? Karena bimbang takut orang awam yang mengiktikadkan Quran yang ada di misah ni makhluk. Dia terkeliru. Quran artinya kalam zati, kalam nafsi yang ada di zat Allah. Sifat perkata yang ada di zat Allah tu makhluk. Ya. Kapi orang dengan sebab kita tu bermudah-mudah dari segi jagat tasamuh. Ya, tadi ulama tegah Quran bukan makhluk. Quran kalam Allah qadim. Apa tak tu? Jadi sebab tu sifat kalam ni panjang perbahasan. Kenapa? Karena dia ada dua. Kalau sekira-kira Ahlu Sunnah wal Jamaah pada asalnya dua. Mana? Perkata dan berkata-kata. Yang mana sifat? Perkata tu sifat. Berkata-kata bukan sifat. Tapi oleh Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani pada MK, dia pecah empat. Mana? Perkata siap untuk berkata-kata, berkata-kata sengerti, perkataan. Yang mana sifat? Satu je. Perkata. Siap berkata-kata bukan sifat, berkata-kata sengerti bukan sifat, perkataan bukan sifat. Ini kita sambung semula. Panjang ni, panjang. Yang ada kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam ma hasala bil masdari. Wallahu a'lam. Kita uji dulu. Bulan-bulan ni tak boleh nak lama-lama beramai-ramai gini ni. Kuliah banyak tangguh, duduk mesej tangguh. Tu imam kita ya malam mari dah. Tak tangguh lagi lah malam ni. Esok lusa bagainya tangguh. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semaya sah rapat lagi lah. Hak maliknya tak payah rapat lagi. Jaga. Tapi tak biasa.